Okey, sekarang dalam tempoh 5 minit mungkin saya rasa berdasarkan pengalaman lah ya, lebih live kan. Pengalaman Saudara Fahmi sebagai seorang bapa muda generasi milenium. Okey. Apakah strategi yang boleh guna pakai untuk mengurus keluarga zaman sekarang kan? Lebih-lebih lagi dalam keadaan suasana sekarang bapa, ibu dan ayah yang terlibat sebagai barisan hadapan ya dalam kerjaya itu dan juga PJJ, perkahwinan jarak jauh. Ayah terpaksa berjauhan, ibu terpaksa berjauhan dengan anak. Silakan Saudara Fahmi. Terima kasih Cik Megat. Itulah soalan tu susah sebab saya tak ada pengalaman tu. Tapi dalam keadaan sekarang, betul, situasi individu keluarga berbeza. Contoh yang bila berlaku suasana COVID-19 ni, ada lockdown yang seterusnya, kami di GPM contohnya kita keluarkan satu survey ataupun Google Form bagi tujuan individu-individu mohon bantuan. Jadi kalau kita terima tu lebih kurang sekitar 6,000 dalam tempoh masa 3 hari seluruh Malaysia. Banyak sebenarnya 6,000 ni, kita pun tak adalah boleh nak pergi tangani semua, tapi setiap kes yang kita pergi dan ikut tu, kadang-kadang mungkin dalam kejiranan kita, belakang pejabat kita je. Dan bila mana kita pergi dan jumpa isu-isu yang sangat memprihatinkan lah, maksudnya keluarga muda, betul, keluarga muda ada yang terpaksa dibuang kerja, ada yang terpaksa bila-bila masa saja perlu dihalau rumah. So ini benda-benda yang kita kata daruriyat lah, bagi bukan yang kita kata berlebih-lebih tadi, tahsin niat, haji niat, tak. Maksudnya memang yang keperluan segera, apatah lagi kalau perbincangan ataupun keperluan isteri dan anak-anak yang tak boleh ditampung oleh ketua keluarga atau bapa sendiri. Maksudnya kita kata nak beli pet ataupun yang kita bincangkan tentang kemiskinan head dan sebagainya. So kalau kita nak pergi pada satu-satu dalam keadaan situasi keluarga yang ada ni, saya fikir ya Allah memang tak bolehlah kalau kita nak buat perbandingan tu. Memang cabarannya ada pada setiap orang dan kita doakanlah yang terbaik macam mana nak keluar daripada jalan yang ada pada hari ni. Sebab tu dalam keadaan melihat pada perspektif itu, pendekatan yang saya secara peribadi dan ini juga yang saya bincang juga dengan kawan-kawan pimpinan ABIM semasa, contohnya kadang-kadang betul kita mungkin ada banyak rujukan dalam bentuk buku parenting. Kalau nak tunjuk buku parenting ni banyaklah, boleh kita katakan sebagai rujukan kita. Nak dengar tentang forum kebapaan, ilmuwan macam ni, saya rasa tak semua orang ada masa pun nak tunggu sampai berjam-jam. Sekarang ni kita milenial kita sebut, tapi yang kita berhadapan dengan generasi alpha yang memang nak segera, belum siap kerja pun ditanya apa lagi lepas ni nak buat. So kita punya preempt tu dah kena, bukan yang orang kata plan A, plan B, dia kena dah sampai plan Z dah sekarang. So sebab anak-anak memang tanya, lepas ni apa nak buat apa ya? Lepas ni nak buat apa habis? Dia tak selesai lagi dia punya kerja tu. Dia dah tanya dah apa yang seterusnya. So kalau kita tak dapat preempt itu, saya rasa dalam keadaan ni memang susah dalam keadaan situasi yang hari ni. Sebab tu apa yang kami syorkan juga, perlu ada retreat tahunan. Retreat eksklusif kita dengan isteri contohnya. Momen-momen ni kadang-kadang tak, dalam keadaan sekarang memang susah. Sebab ada masa ketika contohnya saya dapat pergi buat umrah. Tapi ada masa ketika dapat bawa isteri pergi umrah, 2 orang je, anak-anak tinggal. Tapi bila ada begitu, macam kita ada company, ada organisasi, kita buat retreat quarterly sebagainya, tahunan kita ada bincang. Tapi retreat untuk keluarga ni saya rasa perlu ada untuk kita bincangkan apa agenda, apa seterusnya. Maksudnya kita katakan tadi tentang pengurusan ataupun musyawarahnya, macam mana kita nak main peranan yang bersifat complementary. Contohnya macam kalau kita bapa yang saya setujulah memang kata-kata fokus pada pencarian rezeki. So ada masa ketika banyak masa anak-anak tu sebenarnya dengan ibu. Tapi kalau ibu yang bersifat complementary ni, dia akan cerita kat saya, macam orang rumah saya ni, dia akan ceritalah apa kehendak dan masalah anak-anak ni kepada saya. Benda tu diceritakan pada mak dia. Tapi kalau mak yang bersifat lantak bapak lah contohnya, dia macam tak kisah lah, dia akan habis begitulah. Tapi kalau kita ada kita kata pendekatan complementary tu, apa isu anak dia akan diceritakan kepada mak. So mak dicerita kat bapak. So bapak yang jadi hero ni macam bapak tahulah dia punya masalah, padahal yang jadi informernya mak dia tadi. Tapi macam mana kita nak bina momen-momen tu, so supaya bila kita dapat tackle apa yang anak sedang nak ataupun sedang fikirkan tu, saya rasa waktu tu dia akan fikir macam wow, tak dia underestimate abi aku ni.
walaupun dia rasa macam dia tak cakap. So benda-benda macam tu kita kena buat. Dan pada masa sama juga, saya ingat juga momen-momen kalau kata ayah saya tengok mak saya tengah tengok apa yang saya cakap ni, saya sebenarnya ingat apa yang mereka buat masa saya kecil. So benda tu saya rasa ada benda-benda yang kita kena kekalkan. Contohnya semasa saya tidur, masa saya kecil dulu, ayah saya akan datang, saya panggil abah lah, abah datang dekat saya punya apa? Ada sentimental sikit sebab saya dah lama tak jumpa. Datang kat kita punya apa katil, lepas tu baca Quran. Walaupun kita dah tidur tapi masa saya ingat lagi momen-momen yang dia buat tu yang saya rasa macam ya Allah, kalau aku tak buat pada anak aku ni, aku rasa macam ada benda-benda yang saya fikir culture tu kita kena buat. Kita kena sama-sama bina, sama-sama kita create. Kenapa saya boleh, orang kata masa kecil tu saya dah biasa boleh baca tahlil, sebab apa? Sebab memang setiap kami kena baca Yasin contohnya. So kalau hari Ramadan untuk hari raya tu memang kita ada masa untuk kita baca satu juzuk satu hari bersama-sama keluarga. So kadang-kadang saya fikir ada benda-benda yang dulu keluarga kita buat, kita kena buat, kita kena teruskan. Kita kena kekalkan momentum dan juga momen tu supaya ada benda yang kita rasa mungkin anak kita tak fikir benda tu penting. Tapi sebenarnya kita yang masa kecil tu saya ingat lagi benda tu memang dilakukan oleh parents saya sendiri lah. Jadi memang dalam keadaan tu saya tanya juga pada kawan-kawan je. Saya ada senior contohnya kalau aku nak cerita yang terlalu senior, tak juga. Saya ada tanya contoh Abang Ju contohnya, Julfitri Johar, Presiden MBM. Saya rasa dia lagi sibuk daripada saya. Kadang kita rasa kita sibuk, ada lagi orang yang sibuk. Saya tanya macam mana Abang Ju dengan keluarga, pengurusan ni. Ada benda-benda yang kita rasa kita kena tanya dengan orang yang dia boleh bagi real, dia answer pada keadaan yang rasa tepat yang kita. Sebab kadang kita nak terlalu be idealistik, saya rasa tu. Saya kata kalau nak tengok buku, nak baca buku, orang boleh bagi teori-teori yang cantik ni. Tapi bagi saya kita kena kita jadi kita punya sendiri. Tak perlu sangat nak tu idealistik, tak perlu tu orang kata apa, keluarga ideal, sakinah, mawaddah, warahmah kita sebut tu betul. Tapi kadang kita yang tahu keadaan kita, apa yang kita boleh buat. Macam benda yang simple contohnya macam saya sekarang kata, kalau ada benda yang dia kena buat, contoh lipat baju, basuh baju dia kena buatlah benda tu. Benda tu yang kita boleh buat sambil buat tu mungkin ada benda-benda yang kita boleh buat secara bersama. Anak-anak bila dah tahu dia akan buat, dia akan ikut dan dia sendiri akan offer untuk buat seperti mana yang kita ada hari ni. So dalam keadaan tu saya fikir dalam keadaan wisdom bersama yang kita boleh buat, dalam keadaan tu ada momen-momen yang kita akan ada interaksi dengan mereka. Saya fikir kita kena buat. Sebab sekarang ni saya fikir generasi berapa, kalau orang dulu buat kita punya pendekatan yang bersifat helikopter zooming. Sekarang kalau saya dengar apa yang disebutkan tadi tentang cabaran generasi yang sekarang ni, dia bukan lagi generasi ibu bapa yang ambil pendekatan helikopter punya perspektif dia dah pergi kepada pendekatan drone dah. Drone ni kita tak nampak tapi dia tetap monitor kita. Kita dengar tapi tak nampak pun ada kat atas tu, tapi dia tahu apa yang kita buat. So ini saya rasa dalam keadaan sekarang cabaran bagi kita anak-anak, cabaran yang Prof sebutkan tadi juga. Kita bahagikan kepada 5. Bagaimana generasi yang ada sekarang juga kepada hampir kebanyakan keluarga yang mungkin generasi awal kita sebutlah ayah kita, atuk-atuk dulu mungkin pergi kepada generasi yang susah lah, datang daripada keluarga yang tidak berada. Tapi kalau kita tengok pada generasi ayah dan saya sekarang ni dah pergi kepada yang berkejaya, berkeluarga ni, dia dah mungkin tak merasai apa orang susah dulu rasai. Tapi dalam keadaan kebanyakan yang ada hari ni, 5L yang saya nampak, dan mungkin itu juga sebagai satu perhatian pada kita lah untuk kita sama buat. Bagaimana hari ini generasi keluarga yang loaded with money. Dan kita tak nafikan sebab bila anak-anak ikut IG Insta famous ataupun toke-toke ataupun orang kaya-kaya ni, sebab benda tu nampak secara bebas dia orang tunjukkan kekayaan. So dia akan secara indirectly, dia tahu mungkin mak ayah dia tak bagi, tapi dia tahu keluarga lain ada dapat benda tu. So loaded with money tu ada. Kita yang tu yang pertama. Yang kedua, living home. Anak yang tidak lagi melihat rumah dia sebagai satu tempat untuk mereka duduk. Saya tak dapat nak gambarkan bagaimana orang yang terpaksa berkurung dalam suasana PKPP yang ada ni, dalam keadaan rumah yang ada 1-2 bilik, anak yang 8-9 orang. Kalau tengok semalam ada orang yang terpaksa dia keluar daripada kawasan yang dah ada pagar apa semua tu, nak keluar juga. So kalau boleh kita yang duduk di rumah yang ada banyak bilik, banyak ruang ni, saya rasa tak rasa benda tu. Tapi kalau orang yang memang itu yang ada, macam mana cabaran dia? Modul ni mungkin berbeza.
Kita tak boleh kata apa yang kita cakap ni sama pada semua orang. So orang yang dengar ni kata, bolehlah kamu cakap begitu sebab kamu dalam keadaan begitu. So mungkin cara kita menangani setiap permasalahan dan setiap nature keluarga tu memang kena dah pergi kepada be specific. Dan itu juga masalah apabila rumah tidak lagi dianggap sebagai satu tempat yang mereka nak pergi, nak duduk dan dia rasa itu yang selamat bagi dia. Ketiganya, live in prison. Maksudnya bila tidak dia living rumah, dia akan pergi ke tempat yang lain. Maksudnya mana tempatnya adalah di pusat senti, peran penjara sebagai contoh. Banyak juga juven ataupun kes-kes juvana yang berlaku hari ini. Apatah lagi kalau kata banyak kes-kes yang disebutkan sejak PKP, kes bunuh diri, cubaan bunuh diri dan sebagainya. Yang keempat itu love and lust. Maksudnya bila cabaran bagi anak-anak yang kita sebutkan tadi tentang orang-orang yang kita kata, mungkin kita boleh katakan mereka ni connected but yet disconnected. Dia disconnected dalam soal globally, digitally, yet disconnected itu mungkin juga dengan isu-isu yang berlaku di luar. So macam mana kita nak berhadapan dengan situasi ini. Dan yang terakhir, 5 yang terakhir itu adalah loafing, iaitu lepak. So lepak yang mereka banyak sekarang ni banyak di luar, banyak dalam sosial media, banyak dalam, mungkin duduk di bilik tapi mereka berada di seluruh dunia. Ya, mereka mungkin berada di depan peranti tapi mereka boleh berada di hampir keseluruhan tempat. Dan akhirnya sebagai penutup dalam sesi ini, suka untuk saya bawa bagaimana apa yang disebutkan oleh Hamka yang mengatakan bahawa bila mana seseorang anak itu lahir, ibu bapanya lah yang paling gembira menerima kedatangan kelahiran anak. Tetapi dalam keadaan itu dia kata, membesarlah kamu, berjuanglah kamu, buatlah baik, ataupun kita melakukan apa usaha sekalipun dalam keadaan kita pergi nanti, walaupun ayah ataupun anak yang pergi dulu dalam keadaan sekarang nampak macam Haji Azam yang dihasratkan untuk jadi bakal itu adalah anaknya, tapi yang dipanggil dulu anaknya. Jadi kalau kita kata waktu kita dipanggil oleh Allah tu, kita kata yang menangisi pemergian kita itu adalah mereka yang pernah merasai bagaimana kita dulu hidup di dunia. Dalam keadaan itu kita pergi dalam keadaan bukan lagi menangis, tapi kita pergi dalam keadaan ketenangan, dalam keadaan kita tersenyum dengan apa yang kita telah buat. Wallahualam. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Fahmi. Wah, touching pengalaman dengan bapa ya, baca Quran dekat angkatin. Itu satu pengalaman yang menarik, alhamdulillah, yang kita boleh kongsikan. Terima kasih Saudara Fahmi. Apa yang dikemukakan tadi, saya nampak banyak bila isu, bila rumah tidak lagi menjadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Dia jadi neraka pada anak-anak kadang. Bila anak-anak meninggalkan rumah. Dan dia berlepak. Kadang rumah dia hanya biliknya sahaja. Dia anak-anak melayari medsos pelbagai sekarang, Omi TV lah, TikTok lah, pelbagai lagi. Tak terkejar kita. Jadi bapa perlu memainkan peranan, turut orang kata bagaimana, bukan kita kawal lah agar-agar anak tu ada masa kita. Okey, saya rasa sesi kita sebenarnya telah sampai ke penghujungnya sebenarnya. Dan kalau masa kita sekarang 12.47, kita ada lagi 13 minit. Saya rasa tu kita tidak ada sesi Q&A. Saya serahkan kembali kepada Tuan Haji Zamri Zainal Abidin dan seterusnya untuk menangguhkan program ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Alhamdulillah, forum kita telah berlalu dengan berjayanya. Terima kasih kepada para ahli panel, khususnya kepada Encik Megat Azlan selaku moderator yang telah berjaya mengendalikan forum kita dengan begitu berkesan, insyaAllah. Dan saya kira majlis kita sudah pun tiba ke penghujungnya, dan sebelum tiba ke penghujungnya itu ataupun sebelum kita sama-sama menangguhkan majlis pelancaran pertubuhan pemberdayaan bapa penyayang ini, ada pengumuman yang baik untuk para peserta pada hari ini. Bersama-sama kami memaknai hari pelancaran ini dengan begitu berkesan, itu satu pertandingan menulis esei. Kita lihat posternya. Itu pertandingan menulis esei sempena Hari Bapa 2021 yang terbuka, dan penyertaan ini adalah terbuka dengan konsep ataupun dengan temanya Bapa Hebat, Negara Selamat. Ya. Jadi maklumatnya akan dapat diperolehi secara lebih detail ataupun lebih mendalam di FB kami, itu FB Bapa Penyayang. InsyaAllah tarikh tutupnya
ialah pada 30 Jun 2021. Masa masih panjang. Untuk itu, saya kira mengalu-alukan kepada semua mereka yang terlibat pada hari ini bersama-sama dalam pertandingan Malaysia Aces pada hari Bapa 2021, dan insyaAllah sehingga bertemu lagi dalam program-program yang telah pun diatur oleh Bapa Penyayang, insyaAllah melalui FB page kami akan sentiasa dipenuhi dengan program-program bermanfaat itu. Untuk itu saya kira setakat ini sahaja pertemuan kita. Sambutlah salam penuh hormat, penuh kasih sayang, penuh terima kasih kepada AJK Pelaksana yang bertungkus lemus di belakang tabir, juga kepada para VIP kita pada hari ini, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang berhormat Zawawi Muni, yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam, ahli-ahli panel kita dan sebagainya, dan seterusnya. Semoga insyaAllah usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu saya kira jamuan makan tengah hari macam mana ya? Di rumah masing-masing. Nak grab pun tak apa, insyaAllah ya. Lain kali kita akan dapat memenuhi jamuan tengah hari dan sebagainya dengan lebih meriah seperti mana program seperti biasa. Untuk itu sambutlah salam penuh hormat ini dengan memberkati majlis dengan tasbih kafarah dan juga salatu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.